sami'un alim. Itu ayat yang kita baca. Baik, kita tengok maksudnya. Wala taj'alullaha urdatan li aymanikum. Janganlah kamu jadikan yakni nama Allah dan sumpah kamu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan. Antabaru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Bertakwa dan mendamaikan antara manusia. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ayat 205, la yu'akhidhukumullahu bil-lagwi fi aymanikum. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah kamu yang tidak dirancang, yaitu untuk bersumpah. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpah kamu yang dirancang untuk bersumpah oleh hati kamu. Wallahu ghafurun halim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyantun. Baik, ayat ke-26. Lillazina yu'luna min nisa'ihim, kepada orang yang bersumpah tidak mau menyetubui istrinya taraf busu arba'ati ashrin, yang diberi tangguh selama 4 bulan namanya wa infa'u. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, wa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wa in azamut talaqa, dan jika mereka berazam untuk menceraikannya, wa innallaha sami'un alim, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Itu ayat 296. Baik, kita tengok di muka surat 424. Itu tafsiran ayat ke-224. Baik. Nama Allah tidak boleh disalahgunakan bagi tujuan yang salah dan tidak membina. Jika ada sesuatu yang mendatangkan kebajikan, jangan jadikan sumpah sebagai halangan untuk berbuat kebajikan. Ya. Jadi sumpah baik, kan? Aku bersumpah. Ya, sebab orang Arab ni dia biasa bersumpah, walaupun bukan benda yang betul lah. Aku bersumpah kalau aku sampai rumah ni aku nak makan. Itu. Ya, jadi benda ni sebab aku bersumpah kalau aku menang ni aku tak nak makan nasi. Ini dah sumpah yang menghalang daripada buat baik, ya. Wala taj'alullaha urdatan. Ada perkataan urdatan. Apa makna urdatan itu? Menghalang. Ya, menghalang. Diartikan juga dengan barang dagangan yang dipamerkan kepada orang ramai, dan juga diartikan dengan alasan. Maknanya urdatan ini ada 3 makna. Namun begitu dalam ayat ini yang sesuai ialah menghalang, bukan makna mempamerkan barang ataupun bukan makna alasan. Ya, jadi jangan kamu jadikan nama Allah sebagai penghalang untuk kamu membuat sumpah. Sebab ayat ini asbabun nuzul dia, kalau kita tengok lagi bagaimana seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Rawahah bersumpah dengan nama Allah untuk tidak campur tangan dalam urusan iparnya. Maksudnya tak boleh dah dia bersumpah benda baik. Kenapa pula nak bersumpah benda eloklah kalau kita nak. Ada tak bersumpah dari kaum talak lain dah. Sebab sumpah ni dia ada implikasi dia. Ya, kita akan tengok ada implikasi dia ialah kafar. Ya. Jadi sebab itu Allah sebut jangan kamu bersumpah dengan perkara-perkara untuk menghalang daripada kamu membuat kebaikan macam mana Allah berrawaham. Maka ditegur oleh Allah melalui ayat ini. Ya, dia dah campur. Ini memang berlaku dalam masyarakat kita, ya. Tak nak campur hewan rumah tangga dia. Sedangkan sepatutnya kita campur bukan makna untuk mengeruhkan suasana. Campur dengan makna untuk menasihati, ya, untuk menyelesaikan masalah orang tu.
Ini dah. Dia tahu. Aku bersumpah. Aku tak nak datang surau. Ini sumpah benda yang tak baik. Ya. Maksudnya ialah jangan kamu jadikan sumpah sebagai penghalang kamu daripada melakukan kebaikan. Ya, antabaru. Maknanya tabaru kebaikan. Mana bersumpah untuk menghalang daripada melakukan kebaikan. Watattaku dan perkara ketakwaan. Watusbihu dan membaikkan, mengislahkan, ya, memperbaiki manusia. Benda-benda itu jangan. Itu sumpah. Ya, orang bersumpah menghalang daripada nak buat benda baik. Dia sumpah yang dia tak nak buat, kan dia sumpah nak bagi orang buat, dia sumpah untuk diri dia. Ya. Sebaliknya jika kamu telah bersumpah, keluarkanlah bayaran kifarat. Ya, tapi sebenarnya dia kafar. Ke bahasa Melayu sebenarnya kafarat, dia kifarat ini benda yang berbeza. Ya, kalau kafarat ni maknanya suatu bentuk hukuman untuk membebaskan dia daripada azab neraka, iaitulah yang Allah tentukan. Ini soal dosa. Dia mungkin tak ada dalam undang-undang. Ya, dalam undang-undang banyak bab kafarah ni tak ada. Namun begitu antara dia dengan Allah. Dia hudud pun datang daripada Allah juga, tapi dia dikononkan. Dia kena buat. Tak buat tak boleh. Kafarah ni tak. Contoh kafarah ni termasuk dalam kisah sebenarnya. Kalau seseorang itu membunuh tanpa sengaja. Tanpa sengaja lah. Maka akan dengan sengaja, dia kena hukum. Kalau kata dia dimaafkan, dia tak kena kisah. Tapi dia kena denda. Dia yang berat. Itu hukuman yang ditentukan. Maknanya dia kena. Tetapi pada masa yang sama, dia kena kafarah. Tapi kafarah itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Orang pun tak tahu. Kecuali kalau kerajaan kononkan lah. Ya, dia kena denda. Termasuk juga yang kita akan tengok nanti dalam bab ilah. Ayat ini dalam bab ilah. Dia kena kafarah. Ya. Kalau kifarat ni macam bahasa kita lah. Dalam kita pukul orang tu, balik-balik keluar masuk dalam muka. Itu kifarat. Apa yang kita buat. Kalau kafarah, sebab itu kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Tasbih untuk membebaskan dosa daripada Allah Ta'ala. Jika kamu bersumpah untuk tidak berbuat kebaktian, tidak bertakwa dan tidak berpisah, antabaru wa tattaqu wa tuslihu. Dalam ayat ini disebut 3, iaitu dia bersumpah urdatan untuk menghalang dia daripada apa? Tabaru, buat kebaikan, wa tattaqu, bertakwa, wa tuslihu, dan memperbaiki hubungan antara manusia. Ini sumpah dia. Jadi sumpah ini tidak lah. Tapi bila dah sumpah, sah tak sumpah tu? Sah. Jangan kata sumpah tak sah lah sumpah tu. Jadi caranya macam nak langgar. Dan kena bayar kafarah. Dia bayar kafarah, baru selesai sumpah. Itu hukuman. Ya. Maka kamu lebih baik tidak berpegang dengan sumpah itu. Sebaliknya bayarlah kafarah sumpah dan buatlah kebaikan. Bayarlah kafarah. Tak boleh pegang dengan sumpah tu. Ya. Caranya tu tidak berdosa lagi kita. Memang Islam suruh kita buat baik. Islam suruh kita bertakwa. Ya, tiba-tiba kita sumpah buat satu benda yang tak sepatutnya kita bersumpah. Tapi kita bersumpah. Bersumpah nama wallahi, billahi, tallahi, dengan nama Allah. Ataupun kita bersumpah dengan selain daripada nama Allah, tapi sifat Allah. Demi Allah yang mengubah hati manusia. Ya muqallibul qulub, wahai yang mengubah hati manusia. Wallazi nafsi biyadihi, demi Allah yang memelihara jiwaku. Mana sahnya? Dia tak sah kalau demi langit. Itu tak ada. Allah pun sumpah saja. Ya. Maksud ayat ini sama artinya dengan maksud sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Maknanya ada hadis yang Nabi sebut berkaitan dengan sumpah yang mempunyai maksud yang sama dengan ayat yang kita baca ini. Man khalafa ala yamin
fara'ay ghairaha khairan minha wal ya'tiha wal yukaffir an yaminihi. Sesiapa yang membuat sesuatu sumpah, man khalafa. Khalafa ni sumpah juga. Sebab sumpah dalam bahasa Arab kadang-kadang dipakai nama yamin, kadang-kadang pakai telefon atau khalafa, dan satu lagi dipakai qasam. Ya. Maka sesiapa yang membuat sesuatu sumpah, kemudian dia melihat sesuatu ala yamin, mula dia kata khalafa, kemudian ala yamin. Yamin itu sumpah juga. Yamin ni jamak apa ni mufrad, jamaknya aiman. Jadi kalau anak kita nama aiman banyak sumpah. Tetapi yamin juga membawa mana kanan. Ya, yamin kalau kiri shimal. Tangan kanan. Maknanya kita di akhirat kelak kalau terima kita punya nota kita, keputusan kita dengan tangan kanan ada yamin, kita dapat syurga. Kalau kita dengan dapat shimal, tangan kiri neraka. Gitu. Jadi yamin ini juga membawa tangan kanan ataupun kanan, ya, yamin. Kemudian dia melihat sesuatu yang lebih baik daripada sumpah itu. Fara'a ghairaha khairan minha. Kemudian dia lepas sumpah dia tengok ada benda yang lebih baik daripada itu. Wal ya'tiha, maka hendaklah dia melakukannya, iaitu melanggar sumpah. Wal yukaffir, dan hendaklah membayar kafarah an yaminihi, daripada sumpahnya. Berpandukan hadis ini dan sebab nuzul ayat berkenaan. Berpandukan hadis ini dan sebab turun ayat tadi, Abdullah bin Rawahah yang bersumpah tak nak campur tangan dalam urusan rumah tangga iparnya. Sumpah tidak digalakkan. Disebut tidak digalakkan bukan bermakna tidak sah. Sah. Ya. Terutamanya apabila amalan-amalan kebaktian terhadap urbatan antabaru. Ya. Sumpah dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala sepatutnya berperanan bagi mengukuhkan sesuatu untuk tujuan yang positif dan murni. Itu tujuannya. Ya. Dan sumpah ini ada sumpah yang dibuat dalam mahkamah, ada sumpah yang dibuat di luar mahkamah. Ya. Sumpah dalam mahkamah mesti atas perintah hakim. Maknanya kita minta dengan hakim nak bersumpah. Nah, hakim benarkan, sumpahlah. Kalau dia tak benarkan, tak ada. Ya. Walaupun macam pihak kami pun ada bersumpah, ada borang pun yang termalakkan dipanggil. Kerana kalau orang nak bersumpah, kita akan bagi borang. Namun begitu sumpah yang dibuat depan kami, walaupun ada orang saksi, dari sudut mahkamah dia tak pakai. Dia tidak juga sumpah yang berlaku depan hakim. Sekarang kita ambil biasa, dia mengakukan supaya mengikat dia untuk dia bercakap benar, itu je. Tapi sumpah itu termasuk juga sumpah yang tidak berlaku dalam mahkamah. Ya, bila tak berlaku dalam mahkamah, maknanya hakim tidak terikat dengan sumpah yang itu. Katakanlah dia bersumpah bahawa dia sudah berkahwin, kan, untuk menyelamatkan diri dia daripada, kita kata daripada dia ambil tindakan kesalahan khalwat. Tapi kita tak perhati sebab dia tak dapat menunjukkan dokumen bahawa dia telah berkahwin. Ya, dia tak ada dokumen, tapi dia bersumpah dia tak berkahwin. Namun bila dia perhati, tiba dia kata sebenarnya saya tak berkahwin lagi. Jadi sumpah yang dibuat itu pakai di segi undang-undang. Ya. Dan ada sumpah yang di luar mahkamah, di luar mahkamah yang sumpah-sumpah biasa yang kita buat. Ya, tak direkodkan. Dan sumpah itu berlaku apabila kita sumpah tanpa saksi. Kita seorang-seorang sumpah dengan diri sendiri. Wallahi kita sumpah, tapi tak ada orang dengar. Adakah sumpah itu sah? Sah sumpah itu. Ya, dia tak perlu saksi. Ya. Rukun dia orang yang bersumpah dengan lafaz yang disumpah, itu dia. Dan orang yang sumpah itu mukallaf, orang Islam. Maknanya sahlah sumpah itu. Ya. Sumpah dengan menggunakan nama Allah. Sumpah sepatutnya berperanan bagi mengukuhkan sesuatu untuk tujuan yang positif dan murni.
Tetapi jika untuk tujuan yang negatif dan merugikan, seperti dalam kisah Abdullah bin Rawahah yang menjadi sebab nuzul ayat, atau kerana emosi terhadap sesuatu, maka nama Allah tidak sepatutnya dipermain-mainkan. Sebab itu penutup pada ayat ini, wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Maknanya, ya, jangan kita bersumpah. Sebab apa yang kita buat itu mungkin kadang kita emosi, tapi Allah tetap dengar. Diperingatkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita jangan bersumpah dengan untuk menghalang daripada kita melakukan kebaikan. Ya, baik. Allah Maha mengetahui sumpah yang dilapaskan dan niat yang tersimpan di hati, sama ada baik atau buruk. Oleh itu, janganlah menjadikan sumpah sebagai alasan untuk tidak menyumbang kepada ketakwaan dan kedamaian sesama manusia. Ya, wallahu sami'un, Allah mendengar dan Allah mengetahui. Jadi janganlah kita bersumpah atas nama untuk menghalang diri kita daripada melakukan kebaikan, ketakwaan dan memperbaiki hubungan antara manusia. Habis ayat 224, kita tengok ayat 225. Sumpah adalah janji. Sumpah ni janji. Sebab itu sumpah ni dikaitkan dengan ahdun. Ahdun janji. Ya, janji. Misal pun janji juga. Banyak ayat Quran. Husna misal kokum. Dan ingatlah ketika kami mengangkat janji dengan kamu. Ayat Quran yang sebut. Ya, janji-janji. Husna. Sama kalau kita baca surah Baqarah awal ayat itu, macam mana banyak janji antara Bani Israel dengan Allah Ta'ala. Tapi tak pernah patuh pun, nak akur pun janji. Jadi sumpah itu adalah janji. Ya. Tetapi Allah lebih mengetahui tentang janji itu, sama ada dirancang atau tidak dirancang. Jadi kira-kira insya-Allah Melayu kata. Sebab insya-Allah tu tentu itu. Kita tak yakin betul ke kamu nak buat ni. InsyaAllah, kita nak insyaAllah ya. Sebab dia seolah-olah dah jadi mainan mula. Nak melepas dari itu insyaAllah. Jadi Arab pada macam itu. Wallahi. Tapi wallahi itu benda yang bukannya sungguh-sungguh. Ya, ini ada. Jadi sumpah yang dirancang dengan azam hati hendaklah dipegang atau membayar kepada sumpah jika dilanggar. Tetapi sumpah yang tidak dirancang dimaafkan. Ada sumpah yang main-main. Ini ayat yang ke-225. Nak cerita tentang sumpah yang main-main dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Siapa yang tahu? Allah tahu. Baik, tengok ayat ini. La yu'akhizukumullahu bil-la'wi fi aymanikum. Allah tak menghukum. La yu'akhizukumullah. Allah tidak menghukum kamu disebabkan bil-la'wi, dengan sumpah fi aymanikum. Dengan la'wi ni makna lara lah. Ya, lara. Itu maknanya yang tidak dirancang. Sumpah yang tidak dirancang. La'wi. Ya, baik. Ulama membahagikan sumpah kepada 3 bahagian. Yang pertama, sumpah al-la'wi. Sumpah lara ataupun sumpah yang tidak dirancang. Sumpah al-lagwi atau lara ialah sumpah yang tidak dirancang. Sumpah ini tidak meninggalkan apa-apa kesan dan tidak perlu diambil sebarang tindakan padanya. Tak ada apa. Tidak kena kafarah. Ia dikatakan al-lagwi kerana orang yang bersumpah itu tidak mempunyai sebarang matlamat. Ucapan itu hanya terlanjur lidah kerana tidak keluar daripada hati azal yang kuat. Tak ada pun. Dia cukup cakap ni tidak. Dia terbiasa. Tak ada sumpah. Yang kita kata tadi lah. Wallahi. Aku balik rumah kelak. Aku lapar, aku tak makan. Adakah ini sumpah yang tak ada. Ini memang sumpah lara. Ya. Sumpah lara. Wallahi. Kalau aku nak main bola. Jadi kita main bola. Kita ada apa ni kabar. Ini bagi pada ya. Wallahi tentang ni aku nak main volleyball. Tiba-tiba tak main. Kata dia tu. Ini bagi sumpah. Ya. Itu
Cuma dia tak menjadi budaya kita. Dia tak menjadi budaya kita. Itu jaraklah begitu kan. Kita daripada insya-Allah. Ni jumpa penuhi ni ya. Insya-Allah. Insya-Allah kita tak tahu ini dah ya. Tapi insya-Allah itu bukan sumpah. Sumpah ni mesti berkaitan sumpah tu wallahi billahi tallahi wow tak ya dengan lam itu adalah kalimat sumpah. Ya, wallahi wa billahi wa tallahi. Itu kalimat sumpah. Apa yang selain daripada itu yang kita kata ya demi Allah yang mempunyai berkuasa atas langit, demi Allah yang merubah hati manusia, demi jiwaku yang berada di tangan Allah. Itu. Tapi kalau sumpah dengan nama-nama yang syirik tak boleh. Demi pokok, bukan cerita demi pokok yang Allah cerita, demi pokok ketapang yang ada jin di atasnya. Aku bersumpah. Itu tak boleh. Itu syirik ini. Ya. Sumpah ini dimaafkan oleh Allah SWT dan tidak mewajibkan kafar. Karena misalnya seorang berkata demi Allah tidak, atau demi Allah ya. Dia kata itu je. Ya, tak ada apa benda. Demi Allah ya, demi Allah tidak. Tak ada benda apa dia kata. Ya. Termasuk juga dalam sumpah Allah iaitu sumpah yang diucapkan berdasarkan sangkaan beratnya. Kemudian ternyata sumpahnya itu menyalahi kenyataan. Atau sumpah orang yang baru memeluk Islam. Orang Islam dia tak faham lagi tambah sumpah. Sebenarnya dia buat sumpah ni bukan orang Islam. Orang Islam tak faham juga kan. Kalau tak mengaji. Ya. Lidahnya masih terbau-bau dengan sumpahan berhala Al-Latta dan Al-Uzza. Demi berhala. Al-Latta dan Al-Uzza ni berhala. Ya. Jadi dia bersumpah dengan berhala itu. Jadi sumpah itu dia bawa Islam. Sumpah itu jadi lawa. Tapi kalau dia bersumpah dengan yakin bahawa Al-Latta, Al-Uzza itu ada kuasa, dia jadi syirik. Ya. Lalu mereka bersumpah dengan berhala-berhala itu tanpa dirancang dan tanpa disengajakan. Tetapi mereka hendaklah menyebut kalimat tauhid dan masyhadah selepasnya. Kerana dalam riwayat hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khalafa minkum wa qala fi halbi billati wal yakun la ilaha illallah." Sesiapa di antara kamu bersumpah dengan Allah, hendaklah dia mengucap la ilaha illallah. Tidak ada yang layak disembah melainkan Allah Taala. Ya. Ini macam masyarakat jahiliyah. Ketika mana sebelum Islam datang, mereka memang menunaikan haji dan melakukan tawaf juga. Ya. Tetapi ketika tawaf mereka sebut labbaikalla la syarika laka labbaik. Mereka sebut nama itu dulu. Mana disebut Allah. Sebab mereka juga bertuhankan Allah. Tetapi pada masa yang sama dia masukkan perkataan juga yang masuk ke tawaf tu juga nama-nama Tuhan berhala ini sebagai Tuhan mereka. Sebab itulah ya haji mereka, tawaf mereka syirik. Lakukan perbuatan yang syirik. Sebab itu Nabi tak melakukan haji waktu di Mekah kerana dia dipenuhi dengan syirik. Ketika itu dia sebut nama Allah pada masa yang sama, sebut juga dengan nama-nama Tuhan dia. Nama-nama berhala. Macam salah dia. Termasuk juga dalam sumpah yang tidak dikira ialah sumpah ketika marah atau dalam keadaan yang tidak normal dan sumpah yang diucapnya berdasarkan sangkaan berat. Sedangkan kenyataan berlaku sebaliknya. Misalnya bersumpah hujan akan turun pada waktu terdekat berpandukan mendung yang tebal, tiba-tiba sangkaannya meleset. Dia dah bersumpah demi Allah tu hujan akan turun. Tiba-tiba hujan tak turun. Sebab dia kata awan tu ada. Awak tengah mendung, demi Allah hujan akan turun. Aku bersumpah demi Allah tiba-tiba tak turun. Maka sepatutnya dia kafarah kan, tapi tak kena. Sebab apa? Ini dikata sebagai sumpah lama. Ya, sumpah yang lama. Tapi
Tapi yang orang baca Ramadan tu dia tak sebut apa. Dia cuma beramal. Yang kita tengok dalam TV kan. Ramalan cuaca. Dia tak sebut apa. Dia ramalannya. Tapi Ramadan berdasar kepada kepakaran dia. Kalau Allah tak kata tak betul lah kan. Tapi dia berdasar macam doktor lah. Dia kata, okey insyaAllah kamu ni boleh tahan lagi lebih sebulan. Tiba-tiba 3 tahun lagi tak elok je. Tapi doktor bercakap berdasar kepada ilmu dia. Tapi kalau saya yang bercakap memang tak betul ya. Sebab apa kepakaran saya nak kata kalau orang tu boleh hidup sebulan ke 2 bulan. Ini yang syirik ya. Jadi ini antara ciri-ciri antara syirik ya. Ya, apa ni? Apabila seorang itu boleh beramal tentang kematian seseorang, ini syirik lah ya. Tapi kalau doktor ada kepakaran dia, kamu ada penyakit ni, dia buat apa ni masuk makmal dulu tidak buat ST menggunakan itu bagi betul. Kamu ni kalau ikut ilmu doktornya setakat ini dia. Jadi boleh dia nak berwasiat ke apa tu kan. Ya. Itu ramalan berdasarkan kepada kepakaran ya. Baik. Itu yang pertama yang dikatakan sumpah lagha. Sumpah yang kedua, ini sumpah yang dirancang atau sebagai munaqidah ya. Ini yang ayat yang seterusnya itu walakin yu'akhizukum bima kasabat qulubukum, itu sumpah yang dirancang. Tetapi Allah menghukum kamu. Yang tadi Allah tak hukum la yu'akhizukum. Allah tidak hukum kamu. Kerana billahi fi aymanikum. Tetapi walakin yu'akhizukum, Allah hukum kamu. Hukum kamu dengan sumpah bima kasabat qulubukum. Ya, disebabkan sumpah kamu yang dirancang untuk bersumpah oleh hati kamu. Maknanya apa yang hati kamu rancang dah benda tu, yang ini kena. Ya, yang ini kena apa ni? Kena kafarah. Maksud sumpah yang disengajakan oleh hati ialah sumpah seseorang yang beragam untuk melakukan perkara yang disumpahnya, sama ada meninggalkan atau melakukannya. Apabila seorang itu membatalkan sumpahnya, nescaya wajib atasnya membayar kafarah sumpah itu sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Taala. Sumpah ini dia ada 4 jenis kafarah. Cuma dia tengok kesalahan. Ada kesalahan turutan, ada kesalahan pilihan, dan ada hukuman. Kesalahan hukuman yang 2 saja dipilih. Ini dia tak semua 4-4 tapi hukuman untuk bersumpah ni kafarahnya ada 4 jenis. Tengok ayatnya. Dalam surah Al-Maidah ayat 89. La yu'akhizukumullahu bil-la'wi fi aymanikum walakin yu'akhizukum bima aqadtumul ayman. Wa kaffaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imun ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabatin. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam zalika kaffaratu aymanikum idza khalaqtum wahfazu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Ayat ini cerita tentang kafarah apa? Tentang kafarah sumpah. Dalam kafarah zihar ayat lain. Allazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim. Ada ayat wallazina yuzahiruna minkum wallazina yuzahiruna min nisa'ihim, dan orang-orang yang menzihar isteri mereka. Summa ya'udu nalima qalu, kemudian mereka nak kembali kepada isteri mereka. Fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa, mereka kena membebaskan hamba itu dulu. Tak mampu, wa man lam yajid wasiyamu syahrain mutatabi'aini, mereka kena sembahyang puasa 2 bulan berturut. Dan yang ketiga, wa man lam yastati', maka kalau kamu tak mampu, wa it'amu sittina miskinan, kamu kena bagi orang miskin makan 60 orang miskin makan. Dalam bab ini dia tak sampai 60, 10 je.
Dia beza. Jadi dia berbeza. Dan dalam bab zihar tadi, dia tak ada cerita tentang bagi pakaian. Ini ada. Dalam bab ilah pula dia pilihan. Jadi lepas ayat ni, kita kena lillazina yu'luna nisa'ihim. Itu tentang sumpah ilah. Dia punya kafarah dia pun tak sama dengan ini. Jadi kafarah ini biasanya dia bebaskan hamba. Kemudian berpuasa berturut-turut 2 bulan. Ya. Kemudian beri orang miskin makan. Ya. Ada yang 10 ada yang 3, ada yang 10. Kemudian beri pakaian. Ya, beri pakaian kepada orang miskin. Itu kafarah. Ya, maknanya yang perlu dibuat. Dan ada yang kena turutan. Macam zihar turutan. Macam dalam bab kafarah bersetubuh dengan isteri pada bulan puasa, turutan. Ya. Tidak tak turutan. Cuma bab sumpah ni kita kena turutan ke pilihan. Baik. La yu'ahizullahu bil-lagwi fi aymanikum. Kamu tidak dikira salah oleh Allah tentang sumpah-sumpah kamu yang tidak dirancang. Sama ayat tadi. Walakin yu'akhizukum. Tetapi kamu disalah dengan sumpah yang saja lima aqattumul aiman. Iaitu tentang sumpah yang sengaja kamu buat dengan bersungguh-sungguh. Maka faratuhu, apa sumpahnya? Yang pertama, it'amu asyarat miskinan. Maknanya yang pertama sekali, kamu kena beri makan 10 orang miskin. Min awsati, daripada jenis makanan yang sederhana. Ma tut'imuna ahlikum, yang kamu berikan kepada ahli keluarga kamu. Sama macam mana kamu makan, macam itulah yang memberi makan 10 orang miskin. Ataupun kiswatuhunna, ataupun kamu beri pakaian, ada pakaian kepada mereka 10 juga. Sebab ayat itu mula dengan asyarah 10. Jadi bagi 10 orang miskin makan, atau 10 pakaian, 10 jadi pakaian juga. Ya. Au tahriru raqabatin, ataupun memerdekakan seorang hamba. Faman lam yajid, maka jika dia tak dapat, tak boleh nak buat yang ketiga-tiga di atas, baru dia boleh. Wasiyamu salasati ayyam, puasa 3 hari je, tak banyak. Itu pun dia tak buat mutatabi'aini. Jadi maknanya kesalahan sumpah ni taklah berat sangat kafarah dia, ya. Tak berat. Kafarah, tapi kena kafarah. Tapi tak berat. Ya. Zalika kafaratu aymanikum iza halaftum. Maka demikian inilah, ya, itulah sumpah-sumpah kamu apabila kamu sumpah, dan jagalah sumpah kamu. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya, iaitu hukum-hukum agama, supaya kamu bersyukur. Inilah hukum. Itu sebab ayat ini dia berkaitan dengan al-ahkamul amaliyah, hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan, iaitu perbuatan buat sumpah. Ulama menyatakan sumpah wajib dibatalkan jika akibatnya membawa kepada terhadap untuk membuat kebajikan. Yang tadilah. Jadi dia kena batalkan sumpah kafarah. Atau menggalakkan seorang melakukan kejahatan dan hendaklah membayar kafarahnya sebagaimana dirancang dalam sumpah di atas. Dan sumpah yang kelima ialah sumpah al-ghamus, sumpah dusta. Sumpah al-ghamus ialah sumpah dusta. Sebagai contoh, seorang yang berhutang dan dia menafikan bahawa dia tidak berhutang dengan menyebut, wallahi, demi Allah, aku tak berhutang dengan kamu, tapi tengah dia berhutang, buat lupa. Dan sebagainya, sedangkan dia tidak lupa dan sengaja berdusta. Ya, ini juga berdasar niat dia. Niat dia memang nak melepaskan diri. Ini juga termasuk sumpah palsu. Ya, ini adalah sumpah palsu. Ya. Jadi sumpah dusta ni dia kena kafarah juga. Ya, kena ayat ini ditutup dengan wallahu ghafurun halim. Maksudnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyantun. Oleh itu Allah tak menghukum sumpah yang dibuat tanpa sengaja dan tidak segera membalas kamu sebab kamu tidak menyempurnakan. Sebaliknya Allah merasa
agar kamu bertobat. Sebab itu wallahu ghafur. Kalau dah bersumpah, Allah dah letak hukum kamu. Tetapi kalau dah bersumpah, Allah tak bagi Allah masa untuk buat bayar kafarah. Sebab apa? Sifat Allah Ghafur Halim. Halim ni apa? Dia Halim. Halim ni Allah ni bila dia ampun dengan kasih sayang. Halim, lembut penyantun. Allah tetap sifat dia penyantun, sayang dengan manusia ni walaupun dah buat salah. Dia buat kafarah, tapi Allah tetap sifat dia Ghafur. Sebab itu Allah bagi peluang pada kita untuk bertaubat. Jadi insya-Allah minggu depan kita tengok ayat berkaitan ilah. Ilah ni lah sumpah tanda bersetubuh dengan isteri. Ya, ini juga budaya Arab sebenarnya. Nanti kita akan tengok budaya Arab yang mungkinlah sebab tu dia pun tak dalam undang-undang kita. Sebab ilah ni tak ada dalam undang-undang kita ya. Tapi dalam fiqh tetap ada. Sebab dia dibincangkan dalam Al-Quran. Fiqh ada sumpah tanda bersetubuh isteri. Dia isteri tak nak bersetubuh pula ya. Tapi Arab sebab dia banyak bini, tak apa dah, dia tak bersetubuh ni juga ada bini lain. Kita tak bersetubuh tu, ada bini satu lah, landar satu je. Ada seekor je. Kalau nak terima ekor, tak apalah. Di satu tempat je ladang. Jadi, sebab itu jaranglah berlaku pada orang Melayu. Bersumpah tidak mahu untuk berisi, berbeza dengan Arab saya tadi. Dan ayat ini memanglah diturunkan pasal budaya. Okey, jadi insya-Allah kita sambung bila kita pada harapan dan kita tutup majlis kita dengan baca tasbih kafarah dan surah Al. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.